Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmi bin Ibrahim, bernombor matrik A176676. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian saya, iaitu latar belakang ulama Melayu Pantai Timur dalam menentang penjajahan di British pada tahun 1894 hingga 1928. Saya mulakan pembentangan saya dengan pengenalan. Islam telah bertapak di alam Melayu sejak sekian lama. Perkembangan Islam di Malaysia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Jika kita menelusuri sejarah Malaysia, pasti kita akan mendapati ramai tokoh-tokoh ilmuwan dan agama lahir di negara ini yang pergi menuntut di pelbagai institusi baik di Timur Tengah maupun di Nusantara ini sendiri. Kelahiran ilmuwan-ilmuwan ini menjadikan mereka cuba untuk memperbaiki situasi masyarakat setempat ketika itu dan melakukan pengislahan ke atas masyarakat. Seterusnya, kajian ini akan memfokuskan latar belakang ulama Melayu Pantai Timur seperti Tok Kupaloh, yang mana beliau berketurunan Rasulullah SAW, iaitu berada pada nasab ke-36 daripada sebelah bapa yang bersambung sampai kepada Sayyidina Husin. Seterusnya, tokoh Tok Janggut yang memainkan peranan penting sekali di dalam kebangkitan rakyat Kelantan dalam penentangan terhadap British. Yang ketiga, tokoh Haji Abdul Rahman Limbung yang banyak memimpin masyarakat untuk sama-sama bangkit menentang penjajah yang menguasai dan menindas masyarakat yang kebanyakannya adalah golongan petani ketika itu di Terengganu. Seterusnya, kita teruskan kepada metodologi. Metodologi kajian merupakan kaedah, cara dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan dalam kajian. Penggunaan metodologi kajian dalam penulisan membolehkan struktur kajian ini lebih bersistematik dan aliran kajian lebih ke arah melengkapkan objektif yang ingin dikaji. Kajian yang dirangka dan dirancang dapat dijalankan dengan lebih teratur dengan metodologi kajian dan strategi-strategi yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data supaya mencapai matlamat kajian. Secara keseluruhan, bagi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian adalah kualitatif. Ketiga, kaedah kualitatif merupakan suatu kaedah yang digunakan pakai bagi menerokai dan memahami individu atau kumpulan yang terlibat dengan sesuatu masalah atau fenomena manusia dan masyarakat. Seterusnya, kita teruskan kepada dapatan dan perbincangan. Tokoh yang pertama ialah Tok Kupaloh. Nama sebenar beliau ialah Said Abdul Rahman bin Said Muhammad Al-Idrus. Dilahirkan pada tahun 1817 Masihi atau 1233 Hijrah. Beliau merupakan anak kedua Tokku Besar daripada perkahwinannya dengan isteri pertama, iaitu Tokku Tuan Besar Hajah Aminah. Beliau dilahirkan di Kampung Cabang 3, Terengganu, berhampiran Masjid Cabang 3. Beliau berketurunan Rasulullah SAW, iaitu berada pada nasab ke-36 daripada sebelah bapa yang bersambung sampai kepada Sayyidina Husin. Beliau mendapat pendidikan awal daripada bapanya. Beliau belajar mengaji Al-Quran dan hal asas agama daripada bapanya. Apabila usianya meningkat dewasa, beliau berguru pula dengan Haji Wan Abdullah bin Muhammad Amin, Tok Syekh Duyung, yang merupakan seorang mufti dan ulama terkenal. Selepas itu, beliau dihantar oleh bapanya untuk melanjutkan pelajaran di Mekah. Semasa berada di Mekah, beliau menuntut ilmu dengan beberapa orang ulama atau suhur pada masa itu, antaranya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Said Al-Kaltani, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, Syekh Ahmad Mazhar Al-Mahdi dan Syekh Abdullah Ali Zawawi. Di Mekah, beliau menuntut ilmu dalam bidang seperti fiqh, usuluddin, tasawuf, hadis, tafsir dan nahwu. Namun begitu, beliau amat berminat dengan ilmu tasawuf dan merupakan pengamal tarikat Naqsyabandiyah. Setelah berada di Mekah selama 10 tahun, akhirnya beliau pulang ke Terengganu. Semasa di Terengganu, beliau telah mengajar di masjid ayahnya di Kampung Cabang 3, tetapi atas kesedaran untuk memperluaskan lagi pengajarannya dan untuk hidup lebih berdikari, beliau telah mengambil keputusan untuk berpindah ke Paloh. Beliau telah wafat pada tahun 1917 Masihi, iaitu pada 1335 Hijrah ketika berumur 102 tahun. Seterusnya ialah tokoh yang kedua ialah tokoh Tok Janggut. Nama penuh beliau adalah Haji Hasan bin Panglima Mak Munas atau dikenali Haji Mat Hasan. Ialah anak kepada Panglima Munah, iaitu Panglima kesayangan Engku Seri Maharaja Jeram. Beliau lahir pada 1853 di Kampung Jeram.
Sejak kecil, beliau telah dihantar mengaji di sebuah pondok di Kelantan. Beliau mempelajari seni silat dari seseorang di Minangkabau. Setelah tamat pengajian, Nik Hassan berkhidmat sebagai parlimen kepada Engku Seri Maharaja Jeram. Beliau kemudiannya menunaikan haji di Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Nik Hassan digelar Tok Janggut kerana janggutnya yang panjang. Beliau tinggal di Kampung Nering dan berkahwin dengan Siti Hajar, namun tidak mempunyai anak. Pekerjaan Tok Janggut ketika itu ialah bertani dan mengajar seni silat. Pada waktu lapang, Tok Janggut suka berlaga ayam dan bermain gasing. Menurut Nik Anwar Nik Mahmud, dengan keberanian dan kebengisan Tok Janggut, beliau telah dianggap oleh orang kampung sebagai ketua mereka. Tokoh yang seterusnya ialah tokoh Abdul Rahman Limbung. Haji Abdul Rahman Limbung bin Abdul Hamid bin Abdul Kadir dikenali dengan panggilan Haji Abdul Rahman Limbung. Beliau juga turut dikenali sebagai Haji Rahman Limbung di beberapa tempat lain. Gelaran ini sempena dari Kampung Limbung di Kemaman, yang mana tempat ini senantiasa dikunjung oleh beliau acap kali datang ke sana. Manakala pendapat lain mengatakan bahawa gelaran ini diperolehinya daripada pembabitannya sebagai guru di Kampung Limbung, Cukai, Kemaman. Manakala ibu beliau pula bernama Tun Tijah binti Tun Akut yang berketurunan Tuan Said Indra. Ayah beliau pula iaitu Haji Abdul Hamid bin Abdul Kadir dikatakan berasal daripada keturunan Patani. Maka bolehlah dikatakan bahawa Haji Abdul Rahman Limbung merupakan anak watan Terengganu yang berasal ataupun berketurunan Johor yang diambil daripada nasab ibunya, manakala Patani yang diambil daripada nasab ayahnya pula. Beliau dilahirkan di Kampung Jongok, Tong Berladau, Kolam, Kuala Terengganu pada tahun 1285 Hijrah bersamaan 1868 Masihi, dan meninggal pada tahun 1347 Hijrah dan bersamaan 1928 Masihi di Mekah. Beliau banyak terlibat dan mengetuai sendiri gerakan-gerakan yang menentang penjajahan British dan kerajaan yang mengikut tunjuk British, menyebabkan akhirnya beliau ditangkap dan ditahan. Menteri Besar dan penasihat Inggeris bersama Sultan telah berbincang dan telah menjatuhkan hukuman buang negeri ke atas beliau. Perkara ini juga merupakan nasihat yang diberikan oleh Datuk Seri Amar Diraja Haji Ngah Muhammad. Beliau telah dibuang negeri sebanyak 2 kali, di mana kali pertama dibuang di Singapura dan kali kedua dibuang ke Mekah, dan beliau menemui ajalnya di sana. Akhir sekali, kesimpulan. Lahirnya ulama Melayu Pantai Timur dari pelbagai negeri yang berbeza, tetapi mereka berjuang dengan matlamat yang sama, iaitu memperjuangkan kemerdekaan buat tanah air yang tercinta dari penjajahan kuasa luar. Latar belakang, jasa dan sumbangan beliau juga tokoh-tokoh yang lain yang kuat menentang penjajah sangat kurang diterapkan dalam buku teks di peringkat sekolah. Penulisan mengenai ulama Melayu yang menentang penjajahan British juga kurang, dan perkara ini perlu diambil berat oleh pelbagai pihak. Ini terutamanya untuk merumuskan sejarah tatapan generasi akan datang mengenai jasa dan perjuangan golongan terdahulu yang menjadikan kehidupan hari ini lebih baik berbanding zaman mereka dahulu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.